Mesir merupakan salah satu peninggalan tamadun awal yang terkenal sebagai sebuah negara yang banyak menyimpan pelbagai koleksi purba sehingga mengundang kehadiran pakar-pakar arkeologi daripada seluruh dunia untuk menjalankan kajian di negara ini. Apakah yang membuatkan makam Firaun ini penuh dengan misteri? RSTV pada kali ini tertarik untuk memberikan perkongsian kepada anda mengenai misteri di sebalik sebuah makam Firaun muda yang telah berjaya dirungkai oleh beberapa orang pengkaji barat. Misteri di sebalik makam Firaun. Misteri di sebalik makam Firaun. Misteri makam Firaun ini mula disingkap pada tahun 1922 setelah pakar arkeologi Mesir Purba Howard Carter berwarga negara British bersama pasukannya menemui pintu masuk ke makam Firaun Tutankhamun yang terletak di Lembah Raja-Raja iaitu berhadapan Sungai Nil di Bandar Luxor. Lembah ini merupakan tempat persemadian terakhir bagi Firaun-Firaun dan individu penting Mesir Purba. Kebanyakan makam Firaun didapati telah pun dirompak sebelum ini oleh penjarah kubur. Namun begitu, hanya sebuah makam sahaja yang lokasinya kekal misteri, tidak terusik atau dirompak kekayaannya. Makam itu merupakan makam Firaun muda Tutankhamun yang mati sekitar 1323 sehingga 1324 sebelum Masihi. Howard Carter memulakan operasi pencarian pada tahun 1914 menerusi dana yang diterima daripada Lord Carnarvon. Bagaimanapun, usaha mereka menemui jalan buntu setelah tiada sebarang penemuan dijumpai selama 7 tahun pencarian dijalankan. Pada 4 November 1922, harapan mereka untuk menemui makam tersebut kembali bersinar apabila seorang budak lelaki tempatan yang bekerja sebagai pemberi air telah menggali pasir menggunakan sebatang kayu dan secara tidak sengaja membawa kepada penemuan tangga batu. Kru pencarian Carter kemudian memulakan penggalian di kawasan penemuan tangga batu itu. Penggalian itu akhirnya membawa mereka kepada sebuah pintu yang tertutup rapat. Pasukan itu seterusnya memecahkan pintu tersebut namun menjumpai sebuah lagi pintu dengan lambang insignia Tutankhamun. Pada ketika itu, barulah mereka yakin bahawa mereka telah menemukan makam Firaun Tutankhamun yang telah tersembunyi sejak sekian lama. Menjelang 26 November, setelah beberapa minggu usaha membersihkan ruang di hadapan pintu itu dari batu batan, Carter membuat satu lagi lubang bukaan kecil di pintu makam tersebut. Beliau dapat melihat ke dalam bahagian makam melalui lubang itu dengan bantuan cahaya lilin. Hasil pemerhatian Carter, beliau sedar bahawa makam itu belum lagi dijarah. Ini kerana harta-harta yang diperbuat daripada emas kelihatan seperti tidak pernah lagi dialihkan. Howard Carter dan Lord Carnarvon seterusnya menjadi individu pertama yang masuk ke makam Firaun Tutankhamun dalam masa 3,000 tahun. Mereka kemudian merekod serta mengkatalog penemuan harta-harta karun itu. Barangan yang dikeluarkan pada ketika itu hampir kesemuanya diperbuat daripada emas, antaranya topeng, takhta, pedati kuda, malah barang kemas serta perhiasan dan barangan mewah lain seperti model kapal, minyak wangi, sandal dan belati yang diperbuat daripada meteorit. Turut dijumpai juga makanan dan wine di dalam makam tersebut. Penemuan barangan itu merupakan penemuan terbesar barangan antiquity Mesir Purba yang pernah direkodkan. Ilustrasi makam menunjukkan beberapa ruang di dalamnya. Pada 16 Februari 1923, barulah ruang yang paling dalam makam itu dibuka. Di ruang inilah pasukan penggalian Carter menjumpai sebuah keranda batu. Apabila keranda batu itu dibuka, mereka mendapati terdapat lagi sebuah keranda yang diperbuat daripada emas padu seberat 100 kg dan seterusnya mendapati di dalam keranda emas itu terdapat mumia Firaun muda Tutankhamun. Sehingga tahun 2010, tiada apa yang diketahui tentang susur galur Tutankhamun.
Ia hanya diketahui kemudian setelah ujian DNA dilakukan ke atas mumia Tutankhamun beserta 9 mumia Firaun yang lain selepas mendapat kebenaran daripada kerajaan Mesir. Berdasarkan hasil ujian DNA tersebut, mumia Tutankhamun bersama mumia Firaun yang lain disyaki mempunyai hubungan pertalian darah, iaitu saudara terdekat. Sampel DNA yang diambil dari tulang Tutankhamun mendedahkan misteri yang menyelubungi Firaun muda ini. Hasilnya, susur galur keluarga selama 5 generasi dapat dibina melalui ujian DNA tersebut. Ujian DNA tersebut mendapati di mana Firaun Amenhotep III merupakan datuk kepada Tutankhamun, manakala Tiye, permaisuri kepada Amenhotep III, merupakan nenek kepada Tutankhamun. Amenhotep III dan Tiye sendiri dikurniakan 8 cahaya mata dengan 3 daripadanya lelaki sementara 5 yang lain perempuan, di mana salah satu daripadanya anak lelaki mereka iaitu Akhenaten menjadi pewaris dan Firaun seterusnya. Akhenaten merupakan bapa kepada Tutankhamun. Identiti ibu Tutankhamun bagaimanapun masih kekal misteri sehingga satu ujian DNA telah dilakukan ke atas mumia misteri yang dikatakan ibu kepada Tutankhamun sekaligus mengesahkan individu tersebut merupakan salah seorang daripada 5 anak perempuan Amenhotep III dan Tiye. Ini bermakna Akhenaten yang merupakan bapa kepada Tutankhamun telah mengahwini adik perempuannya sendiri. Amalan pembiakan dalaman ini turut diamalkan Tutankhamun sendiri apabila mengahwini Akhesenpaten yang merupakan adik perempuan tiri satu bapa kepada Tutankhamun. Mereka dikurniakan dengan 2 anak perempuan, namun malangnya kedua-dua anak Tutankhamun yang dilahirkan mati keguguran. Kesan amalan pembiakan dalaman di kalangan keluarga di Raja Mesir Purba ini menyebabkan kerap terjadinya keguguran di dalam kelahiran. Selain itu, penyakit yang disebabkan oleh kerosakan genetik turut terjadi kesan dari amalan ini. Impaknya telah dialami oleh Tutankhamun sendiri apabila ujian DNA yang dibuat bagi mengenal pasti susur galur Tutankhamun turut mendedahkan Firaun tersebut mempunyai beberapa masalah kesihatan. Tutankhamun mempunyai kaki yang cacat disebabkan oleh nekrosis tulang yang memaksa Tutankhamun berjalan menggunakan tongkat. Firaun itu juga mempunyai sumbing serta tulang belakang yang melengkung. Selain itu, beliau turut berdepan dengan masalah keradangan akibat mempunyai sistem imun yang lemah. Keadaan kesihatan Tutankhamun yang terjejas ini bukanlah penyebab kematiannya di usia muda. Bagaimanapun, ia menyumbang kepada kemerosotan taraf kesihatan beliau. Selain daripada masalah yang dikemukakan, mumia Tutankhamun turut patah kaki kanannya. Malah beliau juga dikesan mempunyai penyakit malaria yang teruk sehingga menyebabkan beliau mati ketika berumur 19 tahun. Akibat ketiadaan pewaris, Tutankhamun merupakan Firaun yang terakhir di dalam dinastinya. Malaria yang dihadapi Tutankhamun adalah disebabkan oleh parasit Plasmodium falciparum. Malaria disebabkan parasit ini merupakan yang paling bahaya berbanding parasit malaria lain seperti Plasmodium vivax, Plasmodium ovale dan Plasmodium malari. Gosip mengenai sumpahan maut Tutankhamun menjadi bualan orang ramai setelah kematian Lord Carnarvon tidak lama selepas memasuki makam Firaun muda itu. Kemudian muncul teori di mana terdapat kemungkinan Lord Carnarvon terdedah kepada organisma seperti bakteria dan kulat berbahaya yang mendiami makam tersebut selama lebih 3,000 tahun. Seorang ahli kaji Mesir Purba dari Museum University Pennsylvania yang terletak di Philadelphia, Amerika Syarikat, Jennifer Wagner berpendapat di mana sudah tentu makam tersebut mempunyai patogen yang mungkin berbahaya kepada manusia. Ini kerana katanya, selain daripada menyimpan mayat, makam itu juga turut menyimpan makanan seperti daging dan sayur-sayuran yang akan menarik perhatian serangga, kulat dan bakteria.
Menurut kepercayaan tamadun Mesir Purba, barangan seperti harta, makanan dan minuman serta sepersalinan pakaian dimakamkan bersama Firaun atau pegawai kerajaan penting Mesir Purba kerana tamadun mereka mempercayai terdapat alam kehidupan selepas mati. Melalui kajian makmal terkini, saintis mendapati mumia purba sememangnya mempunyai kulat berbahaya kepada manusia. Antaranya ialah kulat dari spesies Aspergillus niger dan Aspergillus flavus. Kedua-dua kulat ini boleh menyebabkan tindak balas alergi seperti kesukaran pernafasan dan lebih kritikal pendarahan di dalam paru-paru. Toksin-toksin yang dirembaskan kulat ini sangat berbahaya kepada individu yang lemah sistem imunnya. Selain itu, dinding makam juga turut diketahui mempunyai bakteria yang menyerang sistem respiratori seperti bakteria genera Pseudomonas dan Staphylococcus. Ujian makmal juga menunjukkan keranda yang menyimpan mumia purba turut mempunyai gas berbahaya seperti amonia, formaldehid dan hidrogen sulfida. Sekiranya terhidu gas berkenaan, ianya mampu memberikan simptom seperti pneumonia, iritasi pada mata dan hidung, malah berupaya membawa maut. Dan akhir sekali, kehadiran kelawar yang menjadikan gua-gua pembukaan makam kediaman mereka juga mempunyai risiko tersendiri kepada manusia. Ini kerana najis kelawar mempunyai kulat yang mampu menyerang sistem pernafasan. Namun begitu, pakar mendapati toksin makam itu bukanlah punca kepada kematian Lord Carnarvon. Ini kerana beliau diketahui mempunyai penyakit kronik sudah lama sebelum beliau menjejakkan kaki ke dalam makam. Selain itu, ianya turut disokong dengan fakta di mana kematian beliau berlaku berbulan lamanya selepas pendedahan awal kepada makam tersebut. Jika kematian beliau disebabkan oleh bakteria atau kulat yang terkandung di dalam makam, sudah tentu Lord Carnarvon akan manifestasikan simptom penyakitnya lebih awal, bukan? Misteri di sebalik makam Firaun.